lalu kita baca. Adapun perkataan amin itu, maka muafakat ulama tiada daripadanya. Maka muafakat mana telah bersetuju oleh pendapatan bagi semua ulama bahwasanya amin di situnya bukan daripada surah Al-Fatihah. Sebab itulah bila di sini kalau kita di dalam solat tak baca amin pun tak mengapa. Sebabnya bukan satu ayat daripada surah Fatihah. Sebab tu waladhdallin terus rokok. Maka tak mengapa. Tapi pada wakilnya meninggal akan yang sunat. Itu saja. Tiada daripada Quran, bukan setengah daripada ayat Quran, bukan setengah daripada ayat-ayat di dalam surah Al-Fatihah. Dalam keadaan begitu, walaupun dia ni amin, perkataan amin itu bukan daripada ayat Quran, bukan daripada ayat surah Fatihah, tetapi sunat disudah Fatihah dengan amin. Tetapi disudahkan Fatihah, dikhatamkan surah Fatihah itu dengan mengucap amin. Walaupun bukanlah nak kira katanya kalau tanya dia satu ayat daripada surah Fatihah ke tidak, jawabnya memang tidak. Tetapi sunat kita baca selepas pada kita baca surah Al-Fatihah. Kerana apa disunat? Kerana ihdinas sirat hingga akhirnya, ihdinas siratal mustaqim itu doa. Sebab di dalam bacaan, di dalam ayat, sebab ayat yang katanya ihdinas sirat itu adalah doa. Itu adalah doa mana permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka apabila kita berdoa, maka sepatutlah kita mengucap amin. Sebab amin itu maknanya istajib. Kalau bahasa Arab, amin dengan mana istajib, dengan mana perkenan oleh kamu, terima oleh kamu. Sebab itulah dia kata demikianlah tiap-tiap doa. Begitu juga mana-mana doa sekalipun sunat kita kata amin. Sebab tu apabila imam tu berdoa, kita pun nanti kata amin di belakang. Sebab apabila kita minta, kita mengucap amin. Amin maknanya minta kepada Allah Ta'ala terimakan doa. Sebab amin dengan mana istajib, hendak terima oleh kamu, hendak perkenan oleh kamu, hendak tunai oleh kamu. Habis di situ, jadi tentang amin itu makna dianya, makna minta perkenan, minta terima daripada Allah. Itu munasabah bagi tiap-tiap doa lah. Dan lebih laginya, ihdinas sirat itu adalah doa pada maknanya. Habis di situ, kemudian pula bacaan amin. Dia katanya harus qasar serta takfif dan tasydid. Harus pada amin itu qasar, maknanya tidak mat, tidak memanjang akan hamzah. Serta takfif, mana serta meringan akan mim. Dan tasydid, ini atas pada takfif. Dan tasydid, yakni tasydidkan mim. Jadi tu kita baca pendek. Lepas tu mim tu boleh kita nak tasydid dan boleh kita tinggalkan tasydid. Jadi maknanya kalau mengikut tu boleh dua di situ. Kalau pendek amin. Seperti nama orang amin. Boleh kita baca begitu amin. Dan boleh kita tasydid akan mim. Amin. Boleh kita baca gitu. Amin. Amin. Boleh kita baca begitu. Dan harus mat, mana memanjangkan hamzah. Alif. Serta keduanya, serta takfif dan tasydid.
Jadi kita baca mana? Panjangkan akan a serta dan takfif dan tasydid. Jadi amin. Itu yang selalu kita baca. Amin. Panjangkan hamzah, mim tidak bertasydid. Artinya panjangkan hamzah serta tasydid akan mim, jadi amin. Seperti dhalin. Seperti itu. Jadi pendek katanya pada bacaan amin itu ada 4 cara. Ada 4 cara, 4 wajah bacaan. Satunya amin. Yang keduanya amin. Yang ketiganya amin. Yang keempatnya amin. Begitu dah. Semuanya 4 bacaan tadi tu, 4 cara bacaan tu makna dia sama saja. Sama support, sama semua. Maknanya istajib, mana minta perkenan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis di situ pada bacaan amin. Itu dalam sembahyang di dalam mana sekalipun boleh kita baca dengan mana-mana cara daripada 4. Daripada 4 cara tadi itu boleh kita baca dengan mana-mana sekalipun. Tetapi yang paling masyhurnya amin. Itu yang paling masyhur. Kata Imam Nasafi, kata Qil, makna segala kitab 140 buah terhimpun di dalam Quran. Jadi citaan ada sebut oleh Imam Nasafi di dalam tafsir dia. Ada sebut oleh Imam Nasafi di dalam tafsir dia. Dia ada sebut apa dia sebutan dia. Dia katanya kata Qil, yakni kata setengah ulama. Kata Qil, kata setengah ulama. Mana ini pendapatan bagi setengah ulama, bukan semua ulama, tidak. Kata Qil, yakni kata setengah-setengah ulama. Dia kata apa dia? Makna segala kitab. Makna segala kitab. Makna semua kitab. Kitab-kitab yang diturun daripada langit. Makna bagi semua kitab. Kitab-kitab yang diturun daripada langit. Yang sebanyaknya 140 buah. Kitab-kitab yang diturun daripada langit, yang mana Allah Ta'ala turun kepada Nabi-Nabi, kepada Rasul-Rasul, mulai daripada awal sampai ke Nabi Muhammad, maka perhimpunan semuanya 140 buah. Maka makna yang terkandung di dalam kitab-kitab yang diturun daripada langit, yang lain daripada Al-Quran. Sebab kitab-kitab yang Allah Ta'ala turun daripada langit tu selain daripada Quran tu beberapa banyak lagi. Yang masyhurnya Taurat, Injil, Zabur. Sebab itu 3 buah lagi tu ada sebut di dalam Al-Quran. Taurat, Injil, Zabur. Itu yang masyhur sebabnya sebab disebut di dalam Quran. Maka dia katanya, kata Qil, makna segala kitab, makna-makna yang terkandung di dalam kitab-kitab yang lain daripada Al-Quran, daripada kitab-kitab yang diturun pada langit yang dahulu pada kitab Al-Quran itu, maka kitab semuanya berapa? 140. 140. 104 buah, salah. 104 buah, 104. 104. 104 buah. Salah baca. Semuanya 104 buah. Itu bilangan semuanya. Makna bagi segala kitab yang lain daripada Quran itu terhimpun di dalam Al-Quran, di dalam Quran. Dengan maknanya makna yang terkandung di dalam kitab-kitab yang diturun daripada langit, semuanya ada terkandung di dalam Quran. Ada terkandung di dalam Quran, maknanya kitab-kitab yang lain daripada Quran itu tidak meliputi
Seperti kitab Zabur bagi Nabi Daud, itu hanya mengandungi akan nasihat-nasihat saja. Mengandungi akan ajaran-ajaran, nasihat-nasihat. Adapun ceritaan tidak ada sebut. Hukum-hukum pun tidak ada sebut di dalam di dalam kitab Zabur bagi Nabi Daud. Tetapi di dalam Quran kitanya ada melengkapi segala perkaranya. Apa yang ada dalam kitab-kitab yang dulu semuanya ada di dalam Al-Quran. Sebab itulah kita boleh faham dengan secara isyarat daripada surah Baqarah lagi akan datang katanya zalikal kitabu. Zalikal kitabu, nanti kita ulang balik masalah di sini. pada ayat katanya zalikal kitab. Jadi maknanya segala pengertian-pengertian makna-makna yang ada dalam kitab-kitab yang sebelum pada Quran semuanya ada di dalam Quran. Sebab itulah Nabi Muhammad dia katanya, Nabi kita kata pada sahabat dia, kamu tak perlu kepada baca kitab Taurat, kamu tak perlu kepada baca kitab Injil. Sebab apa? Sebab di dalam Quran apa yang di dalam Taurat ada di dalam Quran. Apa yang disebut yang dicerita dalam Taurat ada dalam Quran. Apa yang disebut yang dicerita yang diberitahu dalam Injil ada di dalam Quran. Kita berpegang dengan Quran cukup. Melengkapi. Dan makna Quran, makna bagi Quran, sebuah Quran itu terhimpun di dalam Fatihah, terkandung di dalam Fatihah. Jadi maknanya bacaan kita, makna-makna yang terkandung di dalam sebuah Quran itu ada di dalam surah Fatihah kesemuanya. Tapi itulah mengandungi itu kalau kita nak kupas tu tak habis nak kupas sebab ya banyak, tetapi maknanya perkara-perkara yang terkandung di dalam semuanya yang ada sebut dalam surah Baqarah lagi akan datang ada terkandung di dalam Fatihah. Yang disebut dalam surah Yasin, surah mana-mana pun makna dianya ada isyarat, ada mengandungi di dalam surah Fatihah kesemuanya. Tapi dengan secara luas begitulah. Maka seolah-olah Fatihah niskhah yang mukhtasar. Kalau nak bandingnya, maka seolah-olah surah Fatihah itu adalah niskhah salinan kitab. Salinan kitab yang mukhtasar, yang ringkas. Jadi masalah katanya kalau ringkas, nak ambil cerita ringkas, ialah tengok di dalam surah Fatihah. Nak ambil cerita panjangnya, baca surah-surah lain. Nak ambil cerita yang panjangnya, nak tahu dengan secara panjangnya, tengok dalam surah masing-masing. Tapi nak ambil dengan secara ringkas, bacalah di dalam surah Fatihah. Itu kelebihan bagi surah Fatihah. Dan Quran tafsilnya. Dan Quran tafsilnya. Tafsil bagi surah Fatihah. Jadi maknanya sebut di dalam Fatihah itu dengan secara ijmal, dengan secara ringkas, lepas tu dengan secara meluas, dengan secara luasnya, dengan secara tafsir satu persatunya, itu di dalam surah-surah yang lain lah. Begitu. Adapun hadis mentafsirkan Quran. Adapun hadis Nabi mentafsirkan akan Quran. Litubayyina linnas, supaya Nabi itu menyatakan apa yang dikehendaki di dalam Quran itu kepada manusia. Jadi hadis Nabi itu faedah dianya, tugasan dianya menghuraikan akan makna-makna bagi semua ayat Quran. Begitu. Jadi pendekatannya segala surah-surah yang lain daripada surah Fatihah yang ada di dalam Quran ini semuanya makna dia tu terkandung di dalam surah Al-Fatihah. Cumanya dipendekkan. Jadi pendek tu mana mukhtasar, maknanya sedikitkan perkataan, meluaskan makna. Guna perkataan yang sikit tetapi dalam perkataan yang pendek yang sedikit itu mengandungi makna yang luas. Itu panggil mukhtasar.
Kerana kenapa boleh katanya semua segala ayat Quran itu, segala surah-surah yang lain itu terkandung di dalam Fatihah semua pada makna dianya? Kerana terhimpun bicara Tuhan itu pada Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Sebab terhimpun di dalam Fatihah itu pada bicaraan tentang ketuhanan Allah. Pada kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Dan juga ada sebut di dalam surah Fatihah itu negeri akhirat, dengan pada kata Maliki Yaumiddin. Maka tentang bab ketuhanan itu, dengan secara ringkasnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Maka tafsirnya tengok dalam surah-surah yang lain. Begitu. Dan sebutan tentang hari kiamat, maka ada sebut pada Malik Yaumiddin. Lepas tu dalam kiamat tu ada syurga, ada neraka, ada nikmat, ada mahsyar, ada macam-macam. Itu dalam surah-surah yang lain ada sebut. Dan terhimpun segala ibadat dan i'tiqad dan hukum suruh dan tegah pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan terhimpun segala ibadat. Sebab kata angkat dikau sejua kami ibadat. Ibadat tu solat pun ibadat, puasa pun ibadat, baca Quran, zikir, macam-macam bagai-bagai ibadat. Sebab tu ibadat masuk dalam kata na'budu. Dan i'tiqad, pegangan kita dengan Allah Ta'ala. Sebab kita beribadat, sebab dia beri faham iyyaka na'budu, akan dikau jua kami beribadat. Mana kami tak ibadat kepada yang lain. Itu menafikan syirik. Itu masalah beri'tiqad. Tak, kita beribadat kepada Tuhan sebab kita i'tiqad Tuhan Allah tu adalah Tuhan kita. Dan hukum suruh dan tegah. Memanglah itu apa dia, ibadat, setengah pada ibadat itu apa dia, perkara yang disuruh, setengah daripada ibadat juga meninggalkan perkara yang dilarang. Setengah daripada ibadat buat apa yang disuruh, setengah daripada ibadatnya tinggalkan apa yang dilarang. Sebab kita meninggalkan apa yang dilarang, ingat kata larangan Allah, dah dapat pahala. Tinggal daripada bercuri, tinggal daripada mengupat, walaupun dia suka nak mengupat sekalipun, ingat katanya ini adalah larang daripada Allah Ta'ala, maka dia pun tinggalkan mengupat itu, maka dapat pahala. Dan juga nasta'in itu mengandungi apa dia, kita minta pertolongan daripada Allah, kita minta pertolongan daripada Allah Ta'ala juga, tidak minta daripada yang lain. Maka itu menunjuk kata kita i'tiqad Allah satu saja yang kuasa, dan Allah Ta'ala satu saja yang boleh menunaikan hajat kita dan boleh nak membantukan kita. Itu semua mengandungi bab i'tiqad, dan mengandungi hukum suruh dan larang. Sebab nak minta tolong atas tunaikan hajat kita, setengah daripada hajat kitanya ialah nak boleh melakukan ibadat, nak boleh meninggalkan maksiat. Dan syariat pula sekalian, dan syariat sekalian pada siratal mustaqim. Maknanya pada perkataan sirat, pada perkataan siratul mustaqim. Dia tulis tidak ada lilang. Jadi maknanya bab syariat ada sebut di dalam siratul mustaqim. Sebab siratul mustaqim mana jalanan bagi orang yang bertakwa, jalan yang betul. Jalanan yang betul ialah jalanan bagi jalanan yang betul ialah siratal ladzina an'amta alaihim. Jalanan bagi orang-orang yang diberi nikmat di atas mereka itu. Maknanya mereka itu ialah segala nabi dan siddiqin dan syuhada dan as-salihin. Mana jalanan itu terkena kepada ibadat-ibadat, hukum itu, hukum ini, semuanya. Dan cerita anbiya, dan segala orang yang soleh pada allazina an'amta alaihim. Di dalam tu maka kita maklum dalam Quran tu ada cerita orang yang soleh, seperti cerita Luqman, cerita Nabi Khidir bersama Nabi Musa, itu orang yang soleh, mengikut di atas satu kaum.
Dan ada ceritaan nabi-nabi, kisah Nabi Yusuf, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas. Begitu. Maka di situ ada sebut alladzina an'amta 'alaihim. Itu ada cerita, ada mengandungi apa mana cita-citaan nabi-nabi dan orang-orang yang soleh yang dulu-dulunya. Dan di situ juga ada cerita dan cerita segala kufar. Cerita kelakuan orang kafir, ada sebut orang kafir juga pada kata ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sebab al maghdubi alaihim dan ad-dallin itu semuanya orang kafir. Setengah katanya itu ialah semua orang kafir. Setengah katanya al maghdubi alaihim itu ialah orang Yahudi, ad-dallin itu ialah orang Nasrani. Itulah. Dan makna Fatihah terhimpun pada Bismillah. Makna Bismillahirrahmanirrahim. Dan makna bagi Fatihah itu terkandung di dalam perkataan Bismillahirrahmanirrahim. Dan makna Bismillah pula, makna bagi Bismillahirrahmanirrahim terhimpun pada ba-nya. Ba Bismillahirrahmanirrahim. Ba belum pada sin. Terkandung di dalam tu. Sebab maka makna ba pada kata Bismillah itu bi kana ma kana. Bi yakunu ma yakun. Bi kana ma kana. Apa makna dia? Dengan aku jadi barang yang telah jadi. Wabi yakunu ma yakunu, dan dengan aku lagi jadi barang yang akan jadi. Maknanya kana makana, bi makana makana, dengan aku jadi barang yang telah jadi. Maknanya dengan sebab Tuhan menjadi akan mana semua perkara yang telah ada. Segala makhluk-makhluk yang telah ada, yang sudah ada, jadi dengan sebab Allah Ta'ala menjadi. Ini kita rupakan segala perkaranya, iftikar berajak kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak ada kita berajak pada Allah menjadi, nak makan, nak minum, semuanya berajak kepada Allah. Jadi maknanya dengan Tuhan, dengan sebab Tuhan lah, dengan secara ringkasnya, dengan sebab Tuhan lah ada perkara yang telah ada. Maknanya perkara-perkara yang telah ada, makna manusia yang telah lepas, mana segala perkara yang telah ada dah habis, ada dah hilang, atau ada sampai sekarang, seperti langit, seperti bumi, ada dulu lagi, sampai sekarang pun masih ada. Adapun ada seperti ada nenek kita, ada pada masa dulu, pada masa sekarang tidak ada, tetapi ada kesemuanya dengan sebab Allah Ta'ala menjadi. Semuanya daripada Allah Ta'ala kesemuanya. Allah Ta'ala menjadi, Allah Ta'ala membelakan, dan Allah Ta'ala menguruskan semua. Wabi yakunu ma yakunu, ini masa depan. Jadi kana makana itu cerita pada masa yang terlepas, mana ada benda yang sudah ada. Yakunu maknanya dengan Allah Ta'ala juga selagi ada benda yang lagi akan datang ada. Dengan aku lagi jadi barang yang akan jadi. Mana masa depan tu banyak lagi perkara yang akan berlaku. Yang akan berlaku, yang akan diadakan. Maka ada semua perkara yang lagi akan datang dengan Allah Ta'ala kesemuanya. Dengan sebab Allah Ta'ala kanda, dengan sebab Allah Ta'ala menjadikan semuanya. Itu makna kata bismillah, itu makna bi kana makana, bi yakunu ma yakunu. Itulah terkandung semuanya perkara tu di dalam bismillah. Apa tu memanglah dengan katanya bi kana makana, bi yakunu ma yakunu, itu melengkapi semuanya. Melengkapi semua yang tersebut tadi, bab syariat, bab i'tiqad, bab ibadat, bab ceritaan, apa semuanya masuk di bawah katanya bi kana makana, masuk di bawah kata bi yakunu ma yakunu, kesemuanya. Itulah balaghah Al-Qurannya. Wallahu a'lam. Suratul Baqarah. Suratul Baqarati madaniyatun
Suratul Baqarah. Mana ini surah? Ialah surah Al-Baqarah. Ini surah ialah surah Al-Baqarah. Madaniyatun. Maknanya ini surah adalah surah Madaniyah. Mana surah yang turun pada Madinah, artinya surah yang turun selepas pada berhijrah. Ada dua makna bagi tafsir bagi Madaniyah dan Makkiyah seperti saya dah sebut dah dulu. Jadi Madaniyah maknanya surah yang diturun di Madinah. Itu mengikut tempat. Surah Madaniyah mana surah yang diturun pada Madinah. Artinya satu makna lagi, surah Madaniyah maknanya surah yang diturun selepas Nabi berhijrah. Maknanya kalau surah Makkiyah maknanya surah yang diturun di Mekah. Artinya surah yang diturun belum hijrah. Begitu dah. 286 atau 7 ayat. Mana bilangan ayatnya bilangan ayat-ayatnya ayat bagi surah Fatihah 286 atau 7 maknanya 86 ayat artinya 286 atau 87 ayat. Itu khilaf pada mendhabitkan, pada menentukan ayat-ayat. Tetapi bukan maksud katanya yang kata 286 tu pendek. 287 tu lebih panjang, ada panjang sikit, ada tambah satu ayat lagi. Bukannya maksudnya begitu. Cumanya khilaf tu jadi 286 atau 87 tu pada tandaan ayat. Ayat ni sampai di mana? Ayat ni sampai di mana? Bukan maksud katanya kalau 287 tu jadi panjang sikit surah dia. Kalau 286 tu jadi pendek sikit, bukan maksudnya begitu. Jadi perkataan tu samalah. Sampai ke ayat apa dia? Amanar Rasul ini. Bilangan tu sama, perkataan ayat tu sama. Cumanya beza di antara nak menentukan ayat ni sampai ke ayat ni ke nak sampai di sini. Jadi mana perkataan dia tak tambah, cumanya macam kita nak wakaf tu. Ini wakaf di sini, sambung di sini. Ini tak wakaf di sini, wakaf di sana. Begitu ya. Maka sebab dinamo Baqarah. Maklum Baqarah bahasa Arab, Melayu, lembu. Kerana ada di dalamnya, di dalam ini surah, cerita lembu. Sebab ada cerita lembu, ada sebut kataan lembu. Dia tak payah nak sebut banyak juga surah-surah surah-surah daripada beberapa surah Quran tu nama dia tu tak mengikut perkataan, ambil satu perkataan, satu perkara yang dicerita dalam ayat. Ambil satu perkara sebab tu katanya surah Al-Insan, sebab ada sebut insan. Suratul Nahli, sebab ada sebut An-Nahlu, lebah, sebab dalam surah itu ada sebut lebah, ada cerita tentang lebah, walaupun pendek pun dah memadai untuk nak jadikan nama. Untuk nak jadikan nama, walaupun kita tengok dalam surah ni tu ceritaan Baqarah, ceritaan lembu tu bukan panjang sangat. Pendek, tempat ceritaan lembunya tak ada begitu panjang sangat. Lembu mana? Lembu bagi anak yatim. Lembu itu, ceritaan lembu tu lembu yang dimiliki, yang dipunyai bagi seorang anak yatim. Lembu tu tuan dianya ialah seorang anak yatim pada masa Nabi Musa. Seorang anak yatim ini
yang banyak berbuat buktian pada ibunya. Lembu tu lembu yang dimiliki bagi seorang anak yatim. Kita dah maklum yatim tu maknanya kanak-kanak yang belum balik, yang tidak ada bapa baginya. Mana bapa dia sudah meninggal. Kanak-kanak yang belum balik, yang sudah ketinggalan oleh bapaknya. Maka itu dikatakan anak yatim. Maknanya kalau dah balik tak panggil yatim. Kalau ketinggalan ibunya, kematian ibunya, hanya bapa dia masih ada, kita pun tak panggil yatim juga. Itu maksud yatim dalam makna syarak. Yatim makna syaraknya, makna kanak-kanak yang belum balik, yang berketinggalan oleh bapaknya. Yang tiada bapa baginya, mana yang ketinggalan, yang sudah mati oleh bapaknya. Maknanya apabila sudah balik, tak panggil, tak jadi anak yatim, panggil bekas. Maknanya bekas anak yatim, pernah jadi anak yatim. Kalau ketinggalan ibu, masih ada ayah pun tak panggil yatim juga. Sebab tu dia katanya, seorang lembu tu mempunyai bagi seorang anak yatim yang sangat buat baik, buat bukti kepada kepada ibunya. Nabi Musa, bermula Nabi Musa beli dengan harga. Jadi maknanya adalah ceritanya, innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Allah Taala suruhkan kamu menyembelihkan seekor lembu. Maka ceritanya cari lembunya, tanya lembunya warna mana, di mana ada tempat lembu itu. Maka akhir-akhirnya jumpa, maka Nabi Musa pun beli lembu itu. Jadi ceritanya Nabi Musa membeli akal lembu yang dipunyai oleh anak yatim tadi. Nabi Musa beli lembu itu tadi. Beli itu bayaran harganya dengan bayaran harganya sepenuh kulitnya emas. Maknanya Nabi Musa beli lembu seekor tadi itu dengan harganya dengan bayaran emas. Dengan bayaran emas, patut emas banyak mana? Banyak sepenuh kulitnya. Jadi emas tu sama besar dengan lembu itu. Jadi emas tu banyak mana yang dibayar oleh Nabi Musa kepada kanak-kanak yang yatim tadi. Ialah emas tu kalau seolah katanya lembu seekor tadi tu kalau kita kupas, lepas tu jahit balik, emas diisikan, emas masuk dalam kulit. Banyak tu lah. Jadi maknanya sama banyak dengan isi dia. Sama banyak dengan tubuh bagi lembu itu. Tu mahal lah dia, Nabi Musa beli daripada dia. Jadi mana itu mana dengan harga sepenuh kulitnya emas. Mana Nabi Musa dia beli lembu tadi bayarnya dengan bayaran emas. Emas itu berapa banyak? Berapa banyak? Maka sebanyak mana? Sebanyak sepenuh dengan kulit lembu itu tadi. Mana lembu apabila kita kupas, kita jahit balik, lepas tu isikan emas di dalam itu. Tetapi tak buat begitulah. Tapi nak katanya apa dia? Banyak mana emas yang dibayar kepada kanak-kanak tadi? Jawab mudah-mudahnya sama banyak, sama besar dengan badan lembu itu tadi. Berapa kilo tak tahulah tu. Emas sebanyak sepenuh kulit lembu itu tadi. Habis. Kemudian katanya Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allah Ta'ala amat mengetahui dengan kehendak Allah dengan yang demikian itu Alif Lam Mim. Jadi Alif Lam Mim apa makna, apa maksudnya, tak boleh kita nak tahu. Apa makna, apa maksud dengan perkataan Alif Lam Mim, maka kita manusia tak boleh nak tahu. Hanya Allah Ta'ala sajalah yang mengetahui, yang tahu dengan makna bagi Alif Lam Mim. Cuma dia pun tak beritahu, tak ada cerita pada Nabi. Nabi pun tak ada cerita kata Alif Lam Mim itu apa makna. Inilah setengah daripada ayat mutasyabihat.
Ini setengah daripada ayat mutasyabihat, mengikut setengah pendapatan ulama yang masyhurnya alif lam mim dan juga yang lain-lain daripada harah rumus, harah ringkas di dalam pada awal-awal surah seperti nun wal qalami wa ma yasturun, pada kaf, ha ya ain sad yasin, qaf, banyak lagi. Semuanya masuk dalam golongan, masuk dalam ayat-ayat mutasyabihat, la ya'lamuhunna illallah. Ayat mutasyabihat tidak mengetahui akan muradnya, akan maknanya, melainkan Allah satu saja yang mengetahui. Jadi kita tak payah tanyalah apa maknanya, apa maknanya. Tak payah tahu. Sebab apa? Sebab ini adalah mutasyabihat. Ayat mutasyabihat, makna dia tak boleh nak tahu melainkan Allah Subhanahu wa taala saja. Itu kaum yang masyhur. Tapi ada setengah ulamanya dia masalah pada masalah haraf-haraf kataan di awal surah seperti alif lam mim qaf, kaf ha ya ain sad nun, apa dia semua tu ada khilaf lebih kurangnya 20 kaum lebih. Ada khilaf ulama, pendapat ulama tentang perkataan semacam ni tu 20 kaum daripada ulama. Ada khilaf. Tapi yang masyhurnya alif lam mim dan sebagainya adalah ayat mutasyabihah, tak boleh orang lain nak tahu makna yang dikandaknya. Tetapi ada setengah kata boleh ada isyarat. Perkataan dianya ada isyarat, seperti setengah dia kata alif lam mim di sini ada mengandungi 3 haraf kan. Alif, lam, kemudian mim. Di sini tersusun daripada 3 haraf. Satu harafnya alif, yang keduanya lam, yang ketiganya mim. Maka dia katanya itu alif dengan lam tu ialah Allah, mim tu ialah Muhammad. Ada setengah dia kata begitu. Alif lam mim mana Allah dan Tuhan kita Allah, Nabi kitanya Muhammad. Setengah katanya. Tapi itu setengah daripada 20. Setengah daripada 20 kaum yang tentang alif lam mim dan sebagainya. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu, ini kitab Quran. Ini kitab tapi kitab tu kitab mana? Quran. Sebab dalam ayat sebenarnya ini kitab, ini adalah kitab. Yang kata Quran tu pengarang tambah yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Kenapa kata begitu? Sebabnya kalau kata kitab Taurat pun kitab, Injil pun kitab, Zabur pun kitab, yang kata apa dia 104 buah tadi kitab ke semua. Yang kata 104 buah tadi semuanya kitab. Kalau begitu apabila kata ini kitab, kitab mana? Zabur ke, Injil ke, Taurat ke, atau yang lain ke kena atas Quran. Sebab tu katanya kitab ini kitab ialah kitab Quran atau kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad, kena pada kitab Quran. Sebab dalam tafsir Jalalain dia katanya dia tak sebut Quran, dia kata ini kitab, yakni kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana dikandaki dengan kitab tu ialah kitab Quran, artinya kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila begitu ini nak menyatakan dikandaki dengan kitab tu kitab mana? Padahalnya kitab yang diturun daripada langit yang Allah Taala menurun kepada nabi-nabi dianya 104 buah semuanya. Tapi kitab yang dimaksudkan di sininya ialah kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad, ialah kitab Quran. Maknanya bukanlah dikandaknya kitab Zabur dan kitab Taurat dan lain-lain lagi, tak dikandak. Mana sini nak cerita pasal Quran. Quran di zalikal kitab ialah kitab Al-Quran.
Habis tu yang kita dah berjanji tadi katanya apa dia? Segala kitab-kitab yang lain semuanya makna dianya terkandung di dalam Al-Quran. Itu ada isyarat di sini. Sebab zalikal kitabu. Ini ialah kitab. Dia ada satu kaedah, dia katanya al-lafzu idza utliqa insarafa ila al-fardil kamil. Artinya dikandaknya kitab yang sempurna atau panggil alif lam lil kamal. Jadi maknanya alif lam pada al-kitabu, alif lam yang memberi faham makna sempurna. Ini ialah kitab, maknanya ini adalah sebuah kitab yang sempurna. Sempurna macam mana? Mengandungi segala perkaranya. Yang sempurna macam mana? Sempurna dengan sebab mengandungi segala perkara. Ada sebut, ada cerita, ada segala perkara, yang ada segala perkaranya terkandung di dalam Al-Quran. Sehingga kitab Injil pun, makna berita Injil pun ada di dalam Quran. Makna yang terkandung di dalam Taurat pun ada dalam Quran dan lain-lain lagi. Jadi maknanya kitab Quran ialah kitab yang sempurna. Melengkapi segala perkara. Apa yang tidak ada perkara melainkan disebut di dalam Quran. Tidak ada perkara melainkan tidak ada suatu benda, suatu perkara yang sudah ada, yang lagi akan ada. Sebab bikana makanan yang sudah ada, yang lagi akan ada, yang semua segala-galanya. Perbuatan kita mana-mana sekalipun, hukum syarak apa semuanya tidak ada, hanya disebut dalam Quran. Tidak ada ketinggalan sedikit pun. Cuma kita sampai ke tak sampai. Kalau tanyanya melengkapi segala. Masalah apa? Itu ada kesemuanya. Cuma kita sampai ke tak sampai pengetahuan kita. Tapi banyakkannya ilmu kita tak sampai. Pada wakilnya melengkapi segalanya. Maknanya Al-Quran ini ialah kitab yang sepenuh. Maknanya kitab-kitab yang lain, seolah nak cakap mudah-mudahnya, kitab yang kurang sempurna. Sebab apa? Sebab tidak meliputi, tidak menghabisi, tidak meratai cerita ideanya akan segala perkara. Jadi Quran semua segala perkaranya dicerita dalam Quran, disebut, disentuh, diisyarat dalam Quran. Tetapi dalam kitab lain ada sebut setengah-setengah tak disebut. Seperti yang kata tadi kitab Taurat, kitab Zabur, tak ada hukum, tak ada cerita-cerita. Hanya ada nasihat, ada ajaran-ajaran gitu saja. Mana tak melengkapi. Tak melengkapi, tak menghimpuni segala perkara. Sebab itu katanya alif lam pada Alkitab tu alif lam lil kamal. Alif lam memberi faham makna sempurna. Sebab itulah tadi katanya makna bagi segala kitab-kitab yang dahulu pada Quran itu terhimpun, terkandung di dalam dalam sebuah Quran. Begitulah. Zalikal kitabu zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dia boleh baca, dia wakaf tu ada dua cara wakaf. Setengahnya dia baca zalikal kitabu la raib, wakaf di situ. Fihi hudal lil muttaqin. Dan setengah dia wakaf gitu. Dia wakaf di raib. Patut mulai di fihi hudal lil muttaqin. Setengah tu dia wakaf di situ. Setengah qarinya dia baca, dia wakaf pada fih, mulai hudan. Lidzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Itu ada dua apa dia? Dua cara wakaf. Pada qari-qari qiraat tujuhnya ada dua cara wakaf. Maka apabila wakaf tu dua cara, maka nisbah i'rab dianya ada dua cara juga. Nanti kita tengok. Jadi yang pertama dia katanya zalikal kitabu, demikian itu kitab.
Demikian itu kitab. Maknanya dia kata ini kitab. Dia sebenarnya tak boleh terima dengan kata ini. Tapi kita bagi gini dulu. Dia maknanya isyarat, nak tunjuk. Itu ke, nak kata itu ke, nak kata ini ke, itu dekat dalam bahasa kita, itu, ini, itu mana isyarat. Maka dalam bahasa Arab tu the mana asalnya ini. Mana ini itu mana isyarat kepada, tunjuk kepada benda yang boleh kita tengok dengan mata kepala. Boleh kita tengok dengan mata kepala. Lagi pula ini itu tunjuk kepada benda yang dekat. Mana di mana kalau kita cari barang kita tak jumpa, tanya kawan, mana di mana ni. Tu mana dekat. Kalau jauh, sana tu jauh. Ini mana dekat. Itu nak isyarat kepada bahasanya Quran itu dah maklum bagi segala orang mukmin. Quran itu maklum bagi segala orang mukmin, sehingga boleh kata ini kitab yang kita kenal semuanya. Yang terkenal di sisi kita, kitab yang termasyhur, sebab kata kitab ialah kitab Quran. Kemudian tilik kepada saja tu. Kemudian zalika, dalam kaedah bahasa Arabnya zalika, lika tu menunjuk kata jauh. Menunjuk kata jauh, macam tadi dekat ni jauh pula. Maknanya sini nak katanya kitab Quran tu jauh, maknanya besar dianya. Soalah katanya benda ni kalau nak benda besar, kalau kita duduk dekat tu tengok tak habis. Kita nak tengok tak meratai. Benda yang besar kita nak tengok bagi meliputi semua dia, kita kena duduk jauh. Sebab tu kata zalika, itu kitab. Kalau kata mana jauh, kita kata itu kitab. Itu adalah kitab. Kenapa kata itu bunyi macam jauh? Sebab benda besar kita nak tengok bagi meliputi semua tu badan dia nya, seluruh dia nya kena tengok jauh, seperti bukit atau kapal yang besar. Kita nak tengok bagi nampak dalam satu pandangan sebuah kapal tu, jangan kita masuk dekat dengan dia. Kalau kita duduk dekat dengan tayar dia, dengan sayap dia, nampak sekadar sayap dia. Nak bagi nampak seluruh kapal itu, mesti undur ke belakang bagi jauh, barulah kita boleh, seperti kita nak ambil gambar. Kalau dekat tak dapat semua, nak takap gambar, nak dapat takapkan gambar ke semuanya, sebuah tu mesti kita kena undur jauh daripada dia. Maka kalau kata dekat pun dengan mana ini kitab, bunyi dekat. Dekat sebab Quran tu dah maklum bagi kita orang mukmin. Kalau kata itu demikian itu kitab, bunyi macam jauh. Tak jauh macam mana, benda besar. Nak tengok, nak bagi nampak ke semuanya, nak bagi meliputi ke semuanya, kita kena duduk jauh dengan dia. Jadi maknanya kalau kata ini, nak menunjuk kata Quran itu perkara yang masyhur diisi orang Islam, orang mukmin. Kalau kata demikian itu kitab, itu nak menunjuk kata kitab ni hebat, kitab ni amat besar, amat tinggi peringkatnya. Begitulah. Sebab tu kalau kita tengok setengah-setengah tu zalikal kitab, ini kitab, seperti dalam sini setengah-setengah tu zalikal kitab, demikian itu kitab, semuanya ada jalan ke semuanya, ada wajah ke semuanya. Kalau kata itu kitab, nak menunjuk kata kitab ni besar. Apabila besar, mesti kena duduk jauh untuk nak nampak ke semuanya. Begitu. Ini kitab, yakni kitab Quran. Kitab Quran inilah kitab yang dibaca oleh Nabi Muhammad. Mana kitab yang diturun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun membaca dan menyampaikan kepada yang lain. La raiba fihi. La raiba fihi. Tiada syak padanya.
La raiba fihi, tiada syak, tiada berpapuh padanya pada Al-Quran, pada ini kitab. Padanya pada Quran artinya pada ini kitab. Tidak syak tu apa maknanya? Tidak syak daripada Allah. Mana tidak syak, tidak berpapuh sama sekali padanya daripada Allah. Mana tentang Quran ini datang daripada Allah. Tentang Quran ini datang daripada Allah, tidak syak sama sekali. Mana kita tidak syak sama sekali bahasanya Quran ini adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan daripada rekahan Jibril atau daripada rekahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan dia. Mana Quran ini tak syak sama sekali, tidak syak sama sekali bahwasanya dia datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kalamullah, tidak syak sama sekali. Itu maknanya tidak syak padanya daripada Allah. Mana tidak syak pada Quran itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia 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 setengah dia katanya raib tu mana syak, ragu-ragu, taraddud, serta suka tak baik. Seperti kita katanya dalam kes-kes tu, orang itu adalah orang yang disyaki pada mencurikan. Orang yang disyaki, maknanya dia adalah pencuri betul ke tak betul, kita pun belum tahu. Lain pula dia tu seorang yang dituduh dengan pencuri. Tu apabila polis takat tu belum pada nak nyata bukti-buktinya, orang tu seorang yang disyaki. Maknanya dia melakukan kesalahan ke tak melaku belum tentu. Nanti tengok buktilah. Tetapi dia sekarang di dalam tuduhan mencuri. Sebab tu ditangkap oleh polis. Sebab dia tu dituduhi dengan mencuri, tapi dia tu belum tentu adakah dia betul yang mencuri ke tidak. Tu asal makna syaknya begitu. Maknanya kalau nak ikut makna begitu seperti disebut oleh Imam itu sebut oleh Az-Zamakhsyari dalam tafsirnya, katanya syak itu makna tinggi sikit, raib makna tinggi daripada syak. Maknanya ada keraguan serta ada tuduhan. Bukan kalau syak, betul-betul syak tu mana ada raguan, ada berpapuh, ada raguan, tidak kejap. Tapi sini maknanya serta ada tuduhan. Jadi kalau mengikutnya maknanya kalau orang yang syak itu dia tak yakin kata Quran ni datang daripada Allah, serta dia katanya Quran itu daripada Nabi. Tuduh kata Nabi membohong pula. Itu maknanya la raiba fihi, tidak ada syak, tidak ada raguan tentang datang ia daripada Allah. Mana Quran ini ialah kitab yang didatang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis itu sikit, satu perkara lagi yang sepatut kita tahunya bahawasanya tentang perkataan kitab. Kitab, kalau kita sekarang tu maknanya kitab tu lah. Buku bahasa Melayu, book, artinya kitab. Itu bahasa kita maklum sekarangnya. Tetapi yang makna asalnya kitab itu makna himpun. Himpun artinya kumpul. Kitab-kitab makna asalnya himpun artinya kumpul. Himpun artinya kumpul. Itu makna asalnya. Lepas tu kenapa benda yang di depan kita tu Quran tu dipanggil kitab? Sebab di dalam Quran terhimpun beberapa perkara yang banyak di dalam Quran. Terhimpun, terkumpul menceritakan perkara yang banyak. Sebab tu munasabahnya panggil kitab. Ada apa dia? Kumpulan.
himpunan beberapa perkara di suatu tempat. Itu makna dianya. Sebab tu itu panggil kitab-kitab asalnya makna makna apa? Himpun. Dan lagi pulanya dalam tafsir At-Tahrir wa Tanwir dia kata ini isyarat kepada Quran ialah mesti ditulis. Sebab kitab ada makna menulis. Ambil pada kitabah makna menulis. Sebab tu ditulis. Sebab tu Nabi apabila pada masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila turun suatu ayat, Nabi suruh kepada penulisnya tulis. Apabila turun satu ayat, Nabi suruh menulis, catat. Catat dan menulis akan ayat Quran. Sebab itulah pada masa Nabi Muhammad, Nabi larang jangan menulis, jangan mencatatkan akan perkataan Nabi betul-betul yang kita maklum kata hadis-hadis Nabi tu. Kalau perkataan Nabi betul-betul yang kita maklum sekarang kata hadis Nabi, dan pada masa Nabi, Nabi larang jangan menulis. Kalau nak menulisnya, nanti tulis ayat Quran saja. Sebab apa Nabi larang? Takut nak keliru mana perkataan Quran, mana perkataan Nabi. Sebab tu pada masa Nabi nak habis masalah tu, Nabi katanya jangan tulis akan perkataan aku, kamu mesti tulis ayat-ayat Quran saja. Maka daripada situlah kita sepatut tahu bahawasanya menuliskan Quran itu adalah fardu kifayah. Menuliskan Quran di dalam mishaf, menuliskan Quran di dalam mishaf itu adalah fardu kifayah. Dengan maknanya kalau semua orang-orang Islam dalam dunia ini tak ada siapa dia menulis Quran masuk di dalam mishaf, semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Tetapi alhamdulillah sekarang lepas kita daripada tanggungan itu, sebab ada negeri-negeri seperti negeri Saudi dan lain-lain itu, mereka tobokkan ada cetakan Quran, ada cetakan segala ada cetakan Quran segala negeri-negeri Islam. Di sini di sana pun ada semua. Di mana ada orang Islam ada cetakan Quran. Di mana ramai orang Islam, di situ ada cetakan. Di Malaysia, di Thailand pun, di mana pun ada. Berbagai tempat yang tanah Arabnya ada cetakan Quran. Tapi kita sepatut tahu bahasanya menuliskan Quran, mana tulis Quran di dalam buku, dalam mishaf itu adalah fardu kifayah. Wajib data orang Islam, kena ada orang yang ambil tugas buatnya begitu. Tapi sekarang tu dah ramai. Begitu dulu. Maka untuk hari ini kita kita sekadar itu, insyaAllah minggu depan kita sambung pada kata hudal lil muttaqin. Wallahu a'lam, walhamdulillahi rabbil alamin. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.